أجمعين. كتاب الرسالة الجامعة وتذكرات النافعة للعلامة الحبيب أحمد بن زيد بن عربي بن أحمد البشير، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: وبدلات الصلاة، ويبدل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين ونسيان كثر، ويبدلها العمل الكثير كثلاث خطوات: والأكل والشرب، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، ووقوع النجسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، ويبدلها سبق الإمام بركنين فعليين، وكذا التخلف بهما بغير عذر، ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah. Okey, hari ni mungkin yang terakhir untuk perkara yang berkaitan solat. Kita baca sebelum ni berkenaan dengan sabqul imam dan takhalluf bihima bighairi uzrin. Okey, lambat daripada imam ini dia sebut bihima. Maksudnya apa? Hima tu kembali kepada siapa? Hima tu maksudnya dia huma kan. Antum apa dia punya tasrif apa dhamir wa huma hum tu kan. Ya huma hunna tu. Jadi huma ni kembali kepada siapa? Dengannya, dengan kalau ikut terjemahan dia apa? Begitu juga lambat dengan keduanya. Keduanya tu kembali kepada siapa? Alif Aiman. Nah, tak kena apa tu. Baca dari awal. Sabqul imam, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Begitu juga terlambat dengan keduanya. Apa dia? Uzma. Tak tahu. Apa dia Alif Ahmad? Birukunain fi'liyan. Maksudnya dia tak sebutlah wa kadza takhalluf birukunain fi'liyan sekali lagi. Huma tu kembali kepada rukunain fi'liyan. Maksudnya kalau lambat dengan dua rukun. Yang tu kita dah terang dah yang kelas lepas kan. Okey. Ada orang tanya, apa hukum seorang sembahyang dia sujud lama pada rakaat yang terakhir? Makmum lah sujud lama, imam dia bagi salam, jadi dia lambat berrukun. Adakah sembahyangnya? Sebab ada orang mengajar, ustaz mengajar, dia kata batal sembahyang siapa yang sujud lama sehingga imam dah bagi salam, sebab dah banyak rukun yang dia terlambat. Berapa rukun dia lambat? Dia sujud, makmum sujud yang terakhir lah, imam bagi salam dah. Berapa rukun dah? 3. Berapa? Apa dia rukun? Tahiyat akhir, okey. Salawat kata Nabi. Salam. 3 ke 4? Tertib 4 ke 5? 4. Yakin Yakin? Duduk untuk tahiyat awal bukan rukun. Dari 3 naik 4. 4 ke 5? 5. Jadi batal ke tak batal? Batal tak? Alhamdulillah. Ni mukhalif. Semua kata, majoriti ulama tazkiyah kata batal. Seorang kata tak batal. Semua tak batal. Sujud akhir. Sebab apa tak batal? Nak tahu sebab lah. Dia tak mesti ramai tu betul.
Betul tak batal? Siapa kata tak batal? Mursyid. Oh, ada 2 orang lah. 3 orang. Kenapa tak batal? Bukan rukun besar. Anda sebab apa? Bukan rukun fi'li. Bilang yang 5 ni, apa yang rukun fi'li? Duduk untuk tahiyat akhir, tu rukun fi'li. Baca tahiyat awal rukun fi'li tak? Bukan? Selawat? Tak? Bersalam? Semua bukan rukun fi'li. Tertib pun bukan rukun fi'li, dia rukun, panggil rukun maknawi. Jadi tak batal. Siapa yang nak sujud lama di akhir sembahyang, tu syaratnya di akhir sembahyang. Syarat di akhir sembahyang. Sebab apa? Dia banyak rukun fi'li, rukun qauli. Kalau rakaat lain, kena kira lah. Okey, kita kira tengok. Kalau sujud yang rakaat pertama, sujud yang kedua pada rakaat pertama, dia sujud lama. Imam dah bangun, duduk. Imam dah bangun. Lepas tu imam dah rokok, imam dah i'tidal lah. Kena kira semualah. Dia tak kira pendek yang panjang. Di situ kalau dia tanpa keuzuran, bangun dah 1 rukun. Fatihah tak kira sebab baca bacaan. Rokok dah 2. I'tidal dah 3. Masuk i'tidal dah batal lah. Kalau siapa yang sujud lama pada rakaat lain, itu kalau makmum lah. Kalau imam tak ada masalah, lama mana. Sebab dia bukan ikut orang yang ikut dia. Masalah makmum pula nanti akan boleh ke tak imam lama? Apa hukum imam lama sampai membebankan makmum? Kalau semayang dengan dia ni mesti lama. Yang paling syok sekali kalau imam pendek. Cari imam mana tarawih yang cepat sekali. Hukum dia tak ada masalah dari segi fiqh. Cuma dari segi hadis Nabi SAW, Nabi sebut, afattan anta ya Mu'az, adakah kamu nak menimbulkan fitnah wahai Mu'az? Sebab orang kampung Mu'az, Sayyidina Mu'az bin Jabal, mengadu, kata dia semayang panjang jadi imam. Jadi mengadu lah. Sebenarnya pilihan kat makmum tu tak mau ikut mufarakah. Tapi orang kenapa mengadu kat Nabi? Sebab orang nak pahala jemaah daripada awal sampai habis. Tapi tengok imam panjang. Kan ada seorang tu yang zaman khalifah siapa tu? Khalifah tu penampak imam tu. Nampak imam subuh. Imam sembahyang subuh. Sebab apa? Dia punya baca panjang. Sembahyang awal lah. Azan sembahyang subuh. Baca panjang sampai dekat habis waktu. Habis waktu subuh. Habis waktu subuh. Habis waktu subuh. Sembahyang tak habis lagi. Habis sembahyang, dia kata dia terlupa ambil sembahyang. Kena penampak dengan Khalifah buh penampak sedas. Kan? Engkau ni dah lah panjang. Orang tu ketak kaki tunggu kat belakang. Habis sembahyang dia kata lupa ambil sembahyang. Tu cerita lah. Kan? Ada kisah Khalifah zaman siapa tak tahu lah. Zaman Abbasiyah ke zaman Osmaniyah tak ingat. Okey. Makmum imam panjang tak ada masalah. Cuma imam, sifat seorang imam ialah meraihkan makmum. Jangan kita termasuk dalam rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang menjadi imam kepada satu kaum tetapi makmum semua benci dia. Tapi benci itu bukan sebab peribadi lah. Sebab masalah macam ni masalah yang dibenarkan oleh syarak lah untuk kita benci imam tu. Bukan benci sebab dia suara sedap dah kita. Dengki sebab dia jadi imam. Okey. Ada soalan Pak tu? Ada soalan tulis sekejap. Jangan dekat nak habis baru tulis. Nanti ada orang tak jeling ya. Dah nak habis bagi soalan lagi. Orang bagi soalan nak jawab. Kalau anak boleh jawab lah. Kalau anak tak boleh jawab, cakap wallahu alam. Okey, wala tasihhu solah khalfa kafir. Tidak sah solat khalfa apa dia? Belakang. Khalfa belakang. Tidak sah solat di belakang orang kafir. Maksudnya apa? Orang kafir duduk depan, kita duduk belakang dia. Batal sembahyang kita. Macam tu ke? Maksudnya orang kafir tu jadi imam. Tak sah sembahyang di belakang orang kafir. Maksudnya kalau orang kafir tu jadi imam. Itu maksud khalfa. Khalfa ni di belakang. Belakang tu maksud kita jadi makmum.
tidak sah salat berimamkan orang kafir. Wa mra'atin, dan juga orang perempuan. Maksudnya orang perempuan jadi imam. Orang perempuan jadi imam. Ni cerita dia kalau orang lelaki lah makmum. Tidak sah sembahyang orang lelaki untuk kafir tu, lelaki ke perempuan tak kisah. Siapa dia yang jadi imam, imam tu kafir, makmum dia semua, lelaki ke perempuan semua batal. Pernah jadi ke? Takkanlah orang kafir nak jadi imam. Pernah jadi. Pernah jadi. Dekat Mesir tau. Allah alam, dengan katanya di Masjid Azhar, tak tahulah Masjid Azhar ke Masjid apa, tapi cerita kat Mesir, orang Yahudi menyamar menjadi imam, menjadi Islam, bukan menjadi imam, menjadi Islam. Dia menyamar menjadi Islam, macam tak tahulah perisik ke apa ni kan. Dia kan orientalis lah, orientalis ni orang-orang kafir yang mengkaji tentang Islam. Kadang-kadang mereka lebih alim daripada orang Islam, tahu tafsir, tahu hadis, tahu macam-macam. Sebab apa? Dia nak menyesatkan orang Islam balik. Dia nak gunakan poin-poin dalam hadis, dalam poin semua ni untuk menyesatkan Islam. Okey. Jadi dia lama-lama dapat diketahui bahawa dia menyamar, dia orang Yahudi ataupun orang bukan Islam lah. Di Tarim sendiri pernah terjadi, ada juga orang yang menyamar, hampir nak jadi imam, wallah alam sempat jadi imam ke tak, tapi diketahui oleh Habib Alwi bin Syihab, atuk kepada Habib Abdullah bin Syihab, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi ni datuk. Habib Alwi ni orang yang kalau kat Tarim tu macam YB lah. Dia bukan YB, tapi apa pun orang akan jumpa dia dulu. Nak pergi musafir, pergi jumpa Habib, tolong rotib Fatihah, kami nak musafir. Nak kahwin Habib, kami nak kahwin. Ni tolong tarikh ni okey ke tak? Maksudnya nak jemput kena kahwin, nak jemput solat jenazah. Solat jenazah masa zaman anak tu sana, Habib Abdullah, Habib Muhammad ampun anak tak sempat. Habib Muhammad bin Alwi, ayah kepada Habib Abdullah pun tak sempat. Sama juga, kedudukan sama. Bila meninggal turun kepada Habib Muhammad, bila meninggal Habib Muhammad turun kepada Habib Abdullah. Apa yang sama? Kedudukan. Pergi mana pun, apa saja majlis dalam Tarim, kena kahwin, nak sembahyang jenazah orang meninggal, nak pergi mana pun, akan rujuk dulu. Jadi Habib Alwi bin Syihab ni dapat menghidu. Dia kata asymu reh kafir, aku bau orang kafir dalam Tarim. Sebab dalam Tarim masa tu tak pernah, mereka boleh hidup selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan boleh hidup sampai meninggal sekalipun tak pernah tengok muka orang kafir. Faham tak? Sebab di Tarim tak ada orang luar masuk. Maksudnya orang luar ni orang yang bukan Islam. Masa tu, sekarang ni pelancong pun ada yang bukan Islam. Tak pelancong pun TV lah. Sebab tu Habib Alwi kata, bila nampak elektrik dah mula masuk ke dalam Tarim, dia kata aku fitnah akan masuk dalam Tarim. Sebab apa? Daripada elektrik tu akan ada radio, ada TV, orang dah boleh tengok macam-macam. Tamam. Jadi lepas tu kena halau lah. Ada sekali lagi berlaku, yang ni orang Yahudi menyamak. Jadi satu baru lagi, satu yang kisah yang ni baru lagi, tapi anak maksudnya zaman belakang-belakang ni lah, bukan zaman Habib Alwi ke apa. Dia menyamak jadi Syekh Wahabi. Mai daripada bawa dia angkut dia pergi ceramah sana ceramah sini dalam Tarim lah. Lepas tu pakat satu tempat tu, geng-geng apa syekh-syekh kita ni, ustaz-ustaz kita ni pergi ceramah, kita pergi. Lepas tu masa dia ceramah, kita tanya soalan. Nama dia, gelaran dia Abu Hafs. Abu Hafs ni gelaran kepada Sayyidina Umar. Geng-geng W ni apa, mereka suka dengan Sayyidina Umar sebab katakan Sayyidina Umar ni mirip macam mereka. Sebab apa? Sayyidina Umar ni kena nampak benda-benda tak kenal. Macam contoh, ada satu pokok dulu zaman Nabi dulu, Nabi suka pergi berteduh situ, ataupun Nabi suka pergi bila lalu musafir, Nabi akan lencong ke situ dulu. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar sendiri pun kalau nak pergi musafir akan lalu situ dulu.
Sebab apa? Nak ikut Nabi. Nabi buat macam tu. Tapi bila orang lama-lama orang tu suka pi tabaruk lah kan. Sayyidina Umar tebang pokok tu. Jadi dia kata sama macam kami tak boleh tengok benda-benda macam ni. Jadi gelaran Sayyidina Umar Abu Hafiz, bapak singa. Mereka pun bapak singa juga. Dia pun nak samakan dengan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar tu yang mula buat solat tarawih, yang berjemaah kan. Siap. Sayyidina Umar kata ni'matul bid'ah, paling bagus bid'ah ni. Bid'ah yang sembahyang tarawih ni. Lepas tu syekh-syekh kita ni masuk, kalau tak silap Syekh Habib Zaid ada, apa tu, Syekh Muhammad Ba'udhan tanya soalan satu dia tanya, Mas Muka, nama hang siapa? Duk ceramah ni kan, duk ceramah merata ni, nama hang siapa? Abu Hafiz. Nama sebenar siapa? Dah gelabah, tutup lampu belasah kan. Bukan belasah Syekh tu, hak geng-geng kita ni yang kena. Sebab masjid-masjid Wahabi. Okey, tu cerita kat tadi. Ni cerita daripada masyaikh lah, lepas tu cerita, wallahu alam. Okey, nak bagi tahu kata ada orang yang menyamak jadi orang Islam. Jadi apa kesannya? Kalau kita tahu kata dia kafir, lepas tu kita sembahyang di belakang dia, tak sah lah sembahyang. Wa imra'atin, imam tu perempuan, kalau yang di belakangnya adalah lelaki. Okey, senang je. Apa hukum? Tanya itu khunsa kan, aurat khunsa macam mana apa semua kan. Hukum dia ialah hukum asal. Ini nanti lepas masuk bab khunsa. Imra'atin, perempuan menjadi lelaki. Apa dia gelaran dia? Apa dia? Apa yang orang panggil? Tomboy? Perempuan menyerupai lelaki kan, baru ni perempuan pengkit orang panggil. Pengkit apa dia? Pengkit apa dia? Perempuan jadi lelaki. Kan ada baru ni kes seorang perempuan pergi umrah. Lepas tu pakai ihram. Tapi dia tu tomboy lah, maksudnya macam lelaki, siap gambar ke apa semua kan. Lepas tu riuh satu apa nama, kawan-kawan dia kata dia tu perempuan, dia menyamak lelaki. Dan pernah berlaku kat Malaysia pun, perempuan kahwin sama perempuan, tapi perempuan yang kata tu dia nyamak lelaki, pakai lelaki, pakai apa samping, songkok apa semua masa yang akad nikah tu, apa namanya, perempuan. Hukumnya apa? Hukumnya adalah jantina asal. Hatta kalau dia pergi ke mana, pergi buat pembedahan, tukar jantina, tukar alat sulit kemaluan, pun hukumnya adalah hukum asal. Datang dengan pakai seksi, pakai skirt, pakai baju terbelah, pakai macam mana pun, sebiji nampak macam perempuan, rambut panjang, jadi model untuk shampoo lagi apa semua kan. Tengok lelaki, hukumnya lelaki. Boleh sentuh Ustaz? Boleh. Tapi ada tapi dia tu. Kalau bernafsu tak boleh. Maksudnya bernafsu ni, maksudnya dari segi batal sembahyang, batal wuduk, tak batal. Sebab tu orang kata tengok Ustaz Abid Liu pergi duduk salam dengan mereka, duduk peluk mereka, tak ada masalah dari segi tu. Tapi kalau tak bernafsu, kalau bernafsu dengan lelaki pun tak boleh salam. Sebab tu dalam kitab fiqh ni dia ada cerita bab hukum salam dengan Amrad Al-Hasan. Amrad Hasan ni pada dia jambu. Senang terjemahan dia. Tahu jambu? Bukan jambu, sebetul jambu batal wuduk Ustaz. Bukan. Payah juga ni, tak faham. Amrad Hasan tu maksudnya seorang kanak-kanak lelaki yang belum balik, yang tak tumbuh janggut misai lagi, dan muka dia cantik. Bukan handsome, cantik. Macam perempuan. Jambu lah orang istilah ni kan. Tak boleh nak salam kalau salam itu dengan nafsu. Faham? Kalau duduk sebelah dia dengan duduk sebelah orang lain, rasa lain. Duduk orang lain biasa ya, dia duduk rasa macam semacam lah, seronok ni, muka anta cantik ah. Anta bukan anti. Muka anta cantik ah, muka anta bersih ah, macam tiap hari dia bilang bulu orang tu dah tumbuh janggut sikit dah. Sepak ni. Ada masalah. So tu tak boleh untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak elok. Kalau dia dah balik, dia tak dinamakan amrad dah. Tapi kalau masih situasi dia sama,
Maksudnya tengok dia pun merasa macam ada something kan. Ada macam macam rasa tenang hati tengok hantar ni. Tu masalah lah. Saya pun tenang macam Quran tak tenang pun. Kan? Tengok muka dia tenang pula. Mungkin hantar ni ada amalan. Hantar ada amalan apa? Muka jernih, muka bersih. Tak ada amalan-amalan lah. Tampak sekali. Kan? Dia sedap sikit. Okey. Apa itu amrad? Tidak ada hukum. Sampaikan ulama-ulama dulu sebut. Ada sebagian ulama sebut, aku tak benarkan seorang pun kanak-kanak yang belum tumbuh janggut misai ni, yang amrad ni duduk depan aku ketika aku mengajar. Sebab tak mahu tengok. Sampailah satu hari aku nampak bayang-bayang yang matahari, dia duduk belakang, matahari suluh nampak bayang-bayang amrad tu ada tumbuh janggut. Baru duduk depan. Bayang-bayang, tengok. Ada tumbuh janggut. Baru duduk depan. Sampai tahap tu ulama jaga supaya tak timbul fitnah dengan amrad ni. Sebab tu kena hantar tamu yang duduk, kita nak asingkan bilik tu. Faham? Okey. Jadi hukumnya perempuan tidak boleh jadi imam. Kalau perempuan itu dah ubah jantina kepada lelaki, tetap tidak boleh jadi imam. Kalau perempuan itu dah jadi lelaki, apa aurat dia? Tetap hukumnya perempuan lah. Itu kalau perempuan jadi lelaki. Kalau lelaki jadi perempuan, lelaki jadi perempuan, minta maaf saya tak boleh jadi imam, saya perempuan. Pergi duduk depan, pakai telekung jadi imam. Apa yang telekung? Tak nanti batal semayang. Pelangkung sekali. Ada seorang tu masuk dalam majalah, muka depan lagi. Lama lah ni, cerita masa anak kecil. Dia orang panggil maknyah kan. Maknyah ni perempuan jadi lelaki. Lelaki jadi perempuan. Pakai tudung. Duduk muka pertama satu majalah. Tak silap majalah Muslimah apa. Kan? Berazam. Dia tulis nama dia lah. Kalau Jamil jadi Jamilah. Kan? Dia tulis itu, saya berazam untuk menjadi muslimah yang solehah. Main mana solehahnya? Pakai tudung apa semua. Tak boleh. Pakai tudung dia pun jadi haram. Pakai tudung mereka jadi haram. Haram sebab menyerupai perempuan. Kamu adalah lelaki. Jadi kena jaga. Okey. Wa mra'atin, perempuan tidak boleh jadi imam. Okey, hukum perempuan jadi imam. Perempuan jadi imam, sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah, dia tak ada masalah apa. Yang jadi makmum tu lelaki. Lelaki tu yang tak sahnya. Lelaki yang tak sah ikut perempuan. Perempuan jadi imam kepada yang makmum ni siapa yang sah? Kalau makmum itu adalah perempuan, sah sembahyang dia. Kalau makmum itu lelaki, sembahyang tidak sah. Okey, kalau makmum tu khunsa ikut perempuan. Maksudnya khunsa dia sembahyang ikut imam yang perempuan. Sah ke tak sah? Tak. Sebab okey, apa maksud khunsa dulu? Khunsa ialah orang yang mempunyai dua alat sulit. Dipanggil khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia tak dapat tahu lagi dia tu perempuan ke lelaki. Khunsa ni akan satu hari dia akan dapat dihilangkan keiskalan dia tu. Maksudnya dia tu lelaki ke perempuan. Dia memang ada dua alat, tapi di akhirnya dia akan diketahui bahawa dia tu lelaki atau perempuan dengan pemerhatian pada beberapa perkara. Antaranya ialah bila dia balik nanti ada period, ada haid tak? Kalau ada haid, dia tu perempuan. Walaupun dia ada dua alat. Alat dia tu yang mana yang banyak digunakan? Maksudnya kalau dia kencing, yang mana yang apa, ada apa fungsi lah. Ada satu yang macam ada tapi tak guna pun. Maksudnya dia tak, itu dia hilang kemuskilan kan, lelaki atau perempuan. Sama ada haid, sama ada alat tu digunakan yang mana. Ada 2-3 tanda ni tak ingat. Masa tu kita dah boleh hilang. Jadi dia akan disifatkan sebagai lelaki atau perempuan. Tapi kalau sebelum tu dia kira muskil lah. Sebelum dapat tahu tanda-tanda tu, tak datang haid, tak datang apa. Sebab di zaman Sayyidina Ali ada seorang khunsa. Dia kahwin. Dia kahwin dengan seorang lelaki. Dia mengandung. Kira perempuan kan? Khunsa kahwin dengan seorang lelaki. Lepas tu dia mengandung. Perempuan lah. Dia cerai. Lepas tu diceraikan oleh suami dia. Dia kahwin pula dengan seorang perempuan. Perempuan tu mengandung. Faham tak? Jadi dia lelaki ke perempuan? Allah alam. Sebab dia mengandung. Tapi dalam masa sama dia mengandungkan orang lain. Itu pernah berlaku lah, ada kisah dia tu.
Okey. Jadi perempuan kalau jadi imam, yang sahnya di belakang adalah perempuan. Perempuan ikut perempuan sah. Perempuan ikut kalau lelaki ikut perempuan tidak sah sembahyang. Khunsa ikut perempuan tidak sah khunsa tu. Sebab apa? Sebab kemungkinan khunsa yang ikut dia tu ialah lelaki. Kemungkinan khunsa yang ikut dia, jadi hukumnya khunsa ikut perempuan tak sah. Okey, khunsa. Dan akhir dia kata tak sah sembahyang di belakang khunsa. Maksudnya lelaki ikut khunsa, khunsa jadi imam. Khunsa jadi imam, sah sembahyang dia. Tapi yang makmum ni, siapa yang sah, siapa yang tak sah? Makmum ada 3. Seorang lelaki, seorang perempuan, seorang khunsa. Kalau lelaki ikut khunsa, tak sah. Lelaki ni makmum, ikut khunsa, khunsa jadi imam. Lelaki ni tak sah. Kalau perempuan ikut khunsa, sah. Sebab kemungkinan khunsa tu lelaki. Jadi perempuan ni sah lah ikut lelaki. Kemungkinan khunsa itu perempuan. Perempuan ikut perempuan sah tak? Sah tak? Sah. Jadi perempuan ikut khunsa sah. Ni. Yang ketiga siapa dia? Khunsa. Ni ada lelaki ikut khunsa tak sah. Perempuan ikut khunsa sah. Khunsa ikut khunsa tak sah. Sebab kan sama status khunsa sama khunsa. Sebab kemungkinan khunsa yang jadi imam tu perempuan, khunsa jadi makmum ni lelaki. Jadi tak sah. Kalau satu surau tu semua 40 orang, semua khunsa, tak boleh buat Jumaat. Tak boleh buat Jumaat. Sebab khunsa sama khunsa bukan tak boleh buat Jumaat, tak boleh buat jemaah pun. Sebab khunsa sama khunsa tidak boleh sembahyang jemaah, kena buat seorang-seorang. Tok Imam kata disebabkan kita semua khunsa, maka kita sembahyang seorang-seorang. Siapa ada lelaki kat sini? Lelaki pun tak berani duduk situ, pakat lari ni. Okey, ni bukan cerita gurau lawak ke apa, tapi itu hukum. Hukum dia macam tu. Tamam. Okay, kita ringkaskan balik. Kalau yang jadi imam tu lelaki, lelaki paling kuat sekali. Lelaki paling kuat sekali. Kalau lelaki jadi imam, siapa pun di belakang dia jadi makmum, semua sah. Okey, lelaki jadi imam, yang belakang dia lelaki ikut dia, sah. Yang belakang dia perempuan ikut dia, sah. Khunsa ikut lelaki, sah. Faham? Kalau okey, tu kalau lelaki jadi imam. Kalau perempuan jadi imam, yang di belakang dia perempuan sah. Di belakang dia lelaki tak sah. Belakang dia khunsa tak sah. Satu je sah, iaitu perempuan sama perempuan. Okey. Kalau khunsa jadi imam, satu je yang sah, iaitu perempuan. Lelaki tak sah, khunsa pun tak sah. Okey, pandai tu. Mau jadi mufti ya. Balik jangan cek pula kat Tok Imam. Tok Imam lelaki ke khunsa? Sudah Tok Imam ni pelangkong sekali ngaji mana ni? Ngaji tazkiyah. Okey. Sah ataupun tidak jika solat di belakang orang munafik. Orang munafik ni macam mana anda nak tahu dia munafik? Macam mana anda nak tahu dia munafik? Sedangkan dia tu adalah orang munafik ni. Apa maksud munafik? Kena beza orang munafik dengan orang yang bersifat dengan sifat munafik. Beza tu. Adakah dengan sebab dia bersifat dengan sifat orang munafik, maka dia orang munafik? Munafik yang sebenarnya ialah orang yang menyembunyikan keimanan. Menyembunyikan kekafiran dan menzahirkan keislaman di zaman Nabi. Dia berlakon jadi Islam, dia mengucap, tapi di belakang dia tentang Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tu adalah ketua para munafik. Pergi berperang di perang Uhud, 1000 orang. Di pertengahan jalan dia hasut 300 orang patah balik. Dia kata tak payah pilah, nanti kita matilah bawah semua kan. Tu orang munafik. Munafik ni dia berlakon jadi Islam, tapi di belakang Nabi dia mengata Nabi, dia ada mesyuarat khas di belakang, dia kutuk-kutuk orang Islam. Sifat-sifat orang munafik ni time itulah Nabi sebut tu ayatul munafik salas. Ada sebut ayatul munafik arba'. Tu yang 4 disebut dalam Quran. Ada lagi muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Tak tetap pendirian, sekejap nak sini, sekejap nak sini. Lepas tu tidak berzikir kecuali la yazkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kecuali sedikit sahaja. Bila kita banyak ulama sebut pun, antara sifat orang munafik bila semayang menguap, dia tak serius dengan semayang, dia tak tahu siapa dia duduk depan dia. Bahkan ulama senaraikan sifat-sifat munafik sampai 70 ke 100 lebih kurang. Banyak sifat orang munafik ni.
Jadi kalau orang munafik yang zaman Nabi tu pun, Nabi bermuamalah mereka dengan mereka secara orang Islam. Maksudnya Nabi macam Nabi bergaul ni, bermuamalat dengan mereka ni macam dia orang Islam lah. Sebab kita yahkum bizawahir. Yahkum bizawahir ni maksudnya kita berhukum dengan zahir. Zahir kita nampak dia Islam, okay, Islam. Saya nak ramai sahabat-sahabat kata kita bunuh je dia pun ni. Nabi kata kamu nak orang cerita kata aku bunuh sahabat sendiri ke? Maksudnya orang Islam juga. Sebab zahir ni orang nampak dia Islam. Tiba-tiba kena bunuh. Kenapa Muhammad bunuh sahabat sendiri? Sedangkan Nabi pun tahu siapa dia orang munafik. Senarai nama orang-orang munafik tu Nabi dah bagi. Bukan Nabi tulis sesuatu. Maksudnya Nabi dah bagi tahu kat seorang sahabat nama dia Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ni dia tahu siapa dia orang munafik dalam Madinah tu. Sebab tu bila ada seorang perempuan kena hukum berzina, kena hukum apa? Rejam sampai mati. Ramai orang duk kutuk dia. Kau tahu apa zina lah, macam kutuk dia, hina dia apa semua kan. Nabi kata aku dah nampak dia dalam syurga. Dan Nabi hadis tu dalam Riyadhus Shalihin sebut kata dia lebih baik daripada berapa puluh orang kat Madinah tu. Yang masukkan tu kepada hak munafik-munafik tu. Sebab apa? Dia bila dah hukum rejam, dia masuk syurga. Dosa dia dah terhapus. Jadi nak sebut kata Nabi tahu siapa dia orang munafik. Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Huzaifah kata cuba cek dalam senarai nama tu ada tak nama aku. Sampai Sayyidina Umar tu pun sendiri takut dia tergolong dalam orang munafik. Wah, dia orang bukan munafik, siap 10 yang yang dijamin syurga. Sampai kan Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar ni Sayyidina Huzaifah ni dia tak akan pergi sembahyang jenazah orang munafik. Abdullah bin Ubay masa meninggal, Nabi sembahyang tak? Nabi sembahyang. Sebelum turun ayat dalam surah Taubah kalau tak silap, ada sebut jangan sembahyangkan lagi ke atas jenazah orang munafik ni. Abdullah bin Ubay tu sampai anak dia nama apa nama dia? Tak ingat nama. Dia anak kepada Abdullah ni Islam, orang yang baik, rapat dengan Nabi. Masa dia meninggal, dia minta jubah Nabi untuk dipakaikan kepada ayah dia dalam kubur. Nabi bagi. Macam sahabat-sahabat ada lah komplain, kenapa bagi, dia kan munafik. Semua tahu kata munafik, tapi tak boleh nak ambil tindakan sebab di depan ni dia tak ada bukti kata dia tu munafik. Sebab tu anak tanya macam mana anda nak tahu kata dia tu munafik? Sebab sifat munafik ialah menyembunyikan. Maksudnya orang munafik tu sendiri, kita nak hukum kata anta munafik tak boleh. Jangan kata orang munafik. Tapi anta bersifat dengan sifat munafik tu memang ada lah. Ramailah orang bersifat dengan sifat munafik ni. Akhir sekali Sayyidina Umar kalau nak sembahyang jenazah, dia tengok Sayyidina Huzaifah pergi tak. Kalau Sayyidina Huzaifah pergi, dia pergi. Maksudnya orang tu bukan munafik lah. Tapi kalau Sayyidina Huzaifah tak pergi, Sayyidina Umar tak pergi. Sampailah dia nak tengok senarai tu, siapa dia orang munafik ni, ada tak nama aku. Sayyidina Huzaifah tak bagi sebab ni rahsia. Dia kata Rasulullah bagi kat aku rahsia. Maksudnya tak boleh bagi tahu siapa-siapa pun, kata siapa dia munafik. Last kali dia tanya, aku ni ada tak? Kau tak mau bagi tahu siapa pun, aku ni ada tak dalam tu? Okay. Sah ataupun tidak jika solat jemaah orang munafik? Kalau anta jelas, maksudnya anta tak tahu dia munafik, tak apa. Tapi kalau anta tahu dia munafik, yang memang anta pernah dengar dia menyebutkan kalam-kalam kufur, lepas tu dia sembunyi depan orang, tak boleh sebab dia sebenarnya hukum orang munafik tu kafir. Orang munafik yang asal tu. Sebab dia memang dalam hati dia tak Islam pun. Dia berlakon dia masuk Islam. Faham? Contoh ada seorang mu'alaf baru masuk Islam, tak boleh baca Al-Fatihah, kita pun masuk jadi makmum, dia sah ke solat. Okay. Dia mu'alaf baru masuk Islam, tak boleh baca Fatihah. Boleh ke tak? Saya eloknya cari orang lain lah. Kalau kita tak tahu. Buat macam mana tak tahu? Sebab dia ada peraturan dalam ni, kalau tak boleh baca Fatihah kena ganti dengan zikir. Itu sebenarnya tingkatan dia. Kalau kata tak boleh baca Fatihah kena ganti 7 ayat lain dari surah lain. Kalau Fatihah kamu tak hafal, ayat lain macam mana dia hafal? Tamam. Jadi boleh gantikan 7 zikir, ataupun satu zikir yang sama tapi ulang dengan kadar ayat Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey, ulang 7 kali misalnya. Sah sembahyang dia. Kita pun nak ikut dia, sah lah sembahyang dia. Tapi seeloknya kita
ganti dengan orang lain kalau kita tahu. Waalaikumsalam. Apa hukum baca Fatihah 2 kali dalam satu rakaat kalau was-was? Syukran Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey. Tak ada masalah nak ulang Fatihah. Tapi atas dasar yang betul lah, jangan layan was-was tu. Kalau layan esok, hari ni 2 kali, esok 3 kali, lepas tu 4 kali, lepas tu 5 kali. Dia tak dikira keuzuran untuk lambat rokok dengan imam tu. Faham? Dalam masjid ada 50 makmum. Separuh dari 50 itu khunsa. Separuh kali lelaki. Bila khutbah mula, hukumnya sah atau tidak? 50 makmum, separuh makmum itu khunsa. 50, 25 lah. Tak cukup lah jumlah. Jumlah dia lelaki kan. Yang syarat wajib. Kalau tu khunsa wajib tak jemaat? Tak wajib lah. Tu tak tahu, tak pasti. Kena tengok sebab banyak soalan timbul di sini. Soalan khunsa tu adakah orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat? Yang pertama. Yang kedua, khunsa itu adakah boleh sembahyang dengan lelaki? Duduk satu soft. Macam mana nak check? Soalan ni macam mana tak tahu 50 tu. 25 orang tu. Wallah alam. Ana tak pasti. Nanti check balik. Nanti tu bila Allah alam. Nanti tanya kalau jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum solat pakai baju yang ada gambar setan? Seperti baju kelab MU. Oh, marah orang MU nanti. Pada logonya ada bentuk setan. Syukran Ustaz. Orang kata bukan setan. Anda pandang nama setan? Setan lah. Bukan. Orang tak tahu. Orang tak tahu MU ke Liverpool ke apa. Orang tak tahu. Kata menang apa kalah. Sekejap-sekejap menang balik. Sekejap kalah balik. Itu semua cara orang nak melalaikan. Yang penting semalam 1-3 JDT dengan Kedah dapat 1 je. Tak apalah. Yang kalah tak apa, jangan koyak orang kata kan. Biasalah kalau JDT menang. Yang luar biasa kalau Kedah menang. Orang tak heran pun kalau JDT menang. Sebab memang dia patut menang. Tapi kalau dia kalah, itu mungkin boleh fikir nak syukur ke tak kan. Allah alam. Okey, apa hukum pakai baju yang ada setan tu? Hukumnya makruh pakai baju yang bergambar. Baju yang bergambar ni hukumnya makruh sebab dia boleh mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain yang tengok lah. Orang nak baca. Jadi makmum ni kan, imam macam panjang, dia semua dia akan tafsir lebih semua. Ada jam tulis baju orang pakai korban, sufas, oh ni tahun lepas. Orang ni pakai korbannya, oh ni warna lain, ni tahun lain. Dia duk sembanglah hati dia seorang-seorang, tak khusyuk, mengganggu orang lain. Tambah pun baju MU. MU ni musuh ni apa dia? Apa dia? Liverpool lah. Okay. Orang Liverpool duduk belakang. Tengok sakit hati aku lah. Macam mana dia. Teman-teman yang imam tu MU. Allah, dia kata, ni sah tak sah aku ikut ni. Sampai tahap tu. Jadi tak perlu nak, tak payah pakai lah. Senang. Tambah-tambah kalau betul lah, dia memang ada lambang macam tu. Lambang yang syaitan. Sebab nanti orang tanya, macam mana hang tahu syaitan macam tu? Kan? Orang nak backup lah. Hang pernah nampak syaitan ke? Syaitan macam tu ke? Kan? Syaitan ada tanduk putih ke macam tu? Gambar macam tu ke? Itu kalau orang nak backup MU. Kalau kata, kalau tu wajah ni macam mana lagi? Syaitan macam mana lagi? Macam tu lah syaitan. Tak tahulah kalau orang nak kata kan. Tapi seeloknya tak payah pakai baju yang bergambar. Sampai kan ada setengah ulama yang kain pelekat tu pun dicabut. Cabut nama bawah kain pelekat tu. Sebab dia kata tak mau ganggu orang lain. Bayang. Yang ni Anjung, yang ni Mangga, yang ni Mempelam, yang ni Manggis. Kan? Nama kain pelekat tu kan? Wadi Mor. Apa kan? Tak payah. Anak tak suruh cabut pun. Tapi nak abang kata ada sebahagian ulama yang sampai tahap tu dia jaga. Okey, dalam kitab Safinatun Najah disebutkan 14 perkara yang bertangan solat. Dalam ni ada berapa? Dalam kitab kita ni ada berapa dia tulis? Antum habis azkar pukul apa? Azkar tadi habis pukul apa? 7. Azkar habis pukul 7. Antum main tadi 6.45. 40. Antum ni. Okey.
Ana baca sekali lalu Ni senarai perkara yang membatalkan solat dalam Safinah ni lebih detail. Yang pertama hadas. Hadas kecil ada besar batalan solat. Dalam kitab kita tak sebut kan? Sebab apa tak sebut? Sebab dia kena beza macam ni. Kitab-kitab fiqh ni dia bilangan-bilangan ni dia bukan ketentuan untuk tu. Okey, kenapa kitab ni kata 5? Kenapa kitab ni kata 10? Bukan. Yang penting benda tu buat batal solat. Sebab kadang-kadang dia sebut dalam syarat sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang ialah tidak berhadas, bersih bila hadas. Maka kalau hadas batal lah sembahyang. Nanti kita tengok dalam risalah sebut tak ada pun hadas. Siapa kentut sah sembahyang. Jangan tengok yang tu je, kena tengok semua. Tapi dalam Safinah lebih lengkap. Yang pertama hadas kecil ada besar batal solat. Yang kedua terjatuh najis. Itu ada kan dalam kitab kita kan. Kena najis ilam tulqahalan min ghairi hamlin, jika tidak dibuang dengan segera tanpa dia memegang. Inkishaful aurah ilam tusarhalan ada. Dia kata terbuka aurat jika tidak ditutup dengan segera. Yang keberapa ni? Wan nutqu bi harfin aw harfin mufhimin amdan, menuturkan dua huruf ataupun satu huruf yang difahami secara sengaja. Itu pun dah sebut dalam kitab kita al-kalam. Kan? Berkata-kata. Okey, lagi. Wal mufattir amdan. Ni yang tak sebut. Mufattir amdan ni apa dia? Perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara yang membatalkan puasa dibuat dengan sengaja dalam solat, batal. Apa dia perkara batal puasa? Makan minum. Itu ada sebut kan? Lagi perkara batal puasa apa dia? Apa dia? Masukkan sesuatu dalam rongga badan. Korek telinga dan semayang. Itu kena jaga. Korek hidung. Itu kena tu dia sampai ke dalam. Paruh jari. Masuk dalam hidung. Tengah semayang. Buat apa? Duk layan imam macam panjang sangat, aku tak tahu nak buat apa. Korek telinga. Jenis ada setengah orang tu setiap hari mesti korek telinga. Oh, dia layan macam tu. Duk macam tu, geleng-geleng kepala kan. Ada masalah tu. Tengah semayang tak boleh. Benda yang batalkan puasa tak boleh buat. Tamam. Apa lagi? Macam-macam lah. Akal masukkan sesuatu, dia kata sini ke idkhal out fi nahwi udhunihi, memasukkan kayu ataupun benda ke dalam telinganya. Makan apa tu, antara perkara yang bertangan puasa, jima. Takkan jima dalam solat kan? Itu masalah tu. Okey, lepas tu akal kathir nasian, makan banyak terlupa, batal sembahyang. Itu ada dalam kitab kita kan, akal wasyurub. Salasi harakat mutawaliat walau sahwan, bergerak 3 kali berturut-turut walaupun terlupa. Ada. Wal wasbah al-fahsyah, ni tak ada. Wal wasbah al-fahisyah. Wasbah apa dia? Lompat yang teruk. Lompat ni semua teruk. Lompat dia kata wala takunu illa fahisyah, tidak ada lompat yang tak fahish. Fahish ni maksudnya satu gerakan yang teruk. Teruk ni apa dia? Teruk nak dibandingkan dengan solat. Solat seperti yang tenang, tiba-tiba lompat. Lompat ni perbuatan dia kena tunduk dulu. Dia apa namanya? Tunjalkan kaki dia tu ke atas. Lompat tu batas sembahyang. Anda lompat walaupun sekali. Ustaz, sekali je Ustaz. Tak bergerak banyak pun. Lompat. Dia perbuatan teruk. Dia sebut wal fahisyah. Kalau tak sengaja, tak sengaja tu kira lain lah. Tamam. Wallah alam, tak sengaja dia tak sebut pula sini. Batal ke tak? Lompat tak boleh. Satu lagi yang ke seterusnya, wadarbah mufritah. Pukulan yang teruk, pukulan yang kuat, pukulan. Tumbuk belakang sebelah kawan dia. Bagi sebelah, kawan dia pun macam tu. Kawan dia pun bagi balik. Tumbuk walaupun sekali, batal sembahyang. Cuit, tu yang dah masuk dulu. Cuit tangan ni, cuit kawan sebelah sekali pun walaupun sikit, jari yang kecil pun batal sembahyang sebab ada niat bermain-main. Ni bukan tumbuk, sepak Tok Imam, lah panjang sangat, kaki naik. Kan? Kaki naik je. Dia apa? Batas sembahyang. Ziyadah rukun fi'li amdan, menambah rukun dengan sengaja. Rukuk 2 kali, sujud 3 kali. Sengaja. Kalau dia tak sengaja ni macam contoh dia was-was. Aku dah sujud 2 kali ke 3 kali ni? Sujud sekali ke 2 kali? Tu dia syak, tu tak ada masalah. Ni menambah rukun secara sengaja, batal sembahyang. Taqaddum ala imami bi kulli fi'lin, tu dah sebut. Ke depan daripada imam 2 rukun yang panjang, 2 rukun fi'li, ataupun lambat daripada imam 2 rukun tanpa uzur. Okey, ni yang tak ada dalam tu.
Ni 3. Niat qat'i solah. Niat untuk berhenti sembahyang, batal sembahyang. Niat untuk berhenti sembahyang, tengah-tengah sembahyang bau nasi. Daddy MA dah hantar nasi. Haish, ni kena berhenti ni, sekali habis ni. Nak berhenti, niat nak berhenti. Aku kena berhenti. Batal lah sembahyang masa tu juga. Niat nak berhenti, tiba-tiba tak jadi berhenti, break, tak jadi berhenti. Dah batal lah sembahyang. Kena sembahyang balik yang dari awal. Ataupun ta'liq qat'iha bi syai', menggantungkan niat berhenti dengan sesuatu. Apa menggantungkan? Kalau makanan sampai, aku berhenti sembahyang. Bila makanan sampai? Tengok-tengok sampai habis sembahyang, makanan tak sampai pun, dia terus sembahyang sampai habis. Sembahyang dia dah batal. Masa dia niat kalau tu dah batal lah sembahyang. Dia duduk tunggu orang. Dia kata kalau orang bagi salam, aku berhenti sembahyang, nak buka pintu, batal sembahyang. Masa tu juga batal sembahyang. Faham? Jangan duduk niat, tak tawan hala. Yang terakhir, taraddud fi qat'iha. Taraddud, teragak-agak nak membatalkan, nak berhenti solat. Tengah-tengah sembahyang tiba-tiba ada orang ada ketuk pintu. Nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Berhenti lah. Tak payahlah. Berhenti lah. Batal masa tu. Tak payah nak taraddud. Kena berhenti terus. Tapi berhenti tu tak boleh patutnya. Mana boleh berhenti sembahyang saja-saja. Sengaja berhenti sembahyang yang wajib tak boleh. Tengah kalau mak panggil pun tak boleh nak berhenti kalau sembahyang fardu. Soalan lagi ni. Apa hukum ketika solat sambil memakai pakaian tertera logo kasbek? Ini samalah. Dia hukum dari segi asalnya ialah makruh pakai baju yang bertulis. Kasbek ke apa semua ni ada masalah tentang arak tu. Kenapa kita nak pakai seolah-olah kita menyokong dia? Hukum dari segi sembahyang tu, sembahyang dia sah. Tapi kalau kasbek tu sendiri ada kat baju, arak tu sendiri ada kat baju, tak sah lah sembahyang. Sebab arak tu najis. Arak, benda yang memabukkan, yang cair, itu hukumnya najis. Ada arak di dalam baju, hukumnya batal sembahyang. Tapi kalau ada pil ecstasy, pil kuda, pil yang memabukkan, pil yang mengkhayalkan tu dalam poket, itu tak batal. Cuma persoalannya macam mana ada dalam baju anta. Wallahu a'lam. Jadi ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قال وفعل كرما وارزق كل حلالا نائما وأخل أتكاء علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتي رسول المنى واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل قرب شرفا وعلى صحب المصابه الغرار اللهم علينا بهداك وجعلنا مما يسارع في رضا ولا تولد ولي سواك ولا تجعلنا مما خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد التشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبدان كلماته.